Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sanaya dan ini agenda awal ni. Kita masih lagi bercakap berkaitan dengan politik Melaka. Pastinya mandat rakyat dikembalikan semula. Selepas episod Gelora Melaka kita saksikan sebelum ini, 20 November jadi penentu kepada siapa kepimpinan baharu menerajui Melaka selepas ini. Ketika jentera parti sudah dilancarkan, penentuan meletakkan calon pasti giat jadi pertimbangan. Jadi, apa strategi dan juga kelangsungan yang harus dilaksanakan ataupun direalisasikan oleh parti bertanding? Jadi kita nak terus sahaja ketika ini bersama dengan bekas Adun Aikeroh, saudara Kek Chi Yi menerusi Google Meet ketika ini. Salam sejahtera, selamat petang Selamat saudara petang. Chi. Selamat petang. Apa khabar semua? Baik, pastinya. Tapi pertama sekali untuk kita memahami kedudukan dan juga situasi Melaka, adakah DAP kini rela dalam paksa untuk berdepan dengan PRN Melaka? Saya rasa PRN ini bukan satu pilihan yang baiklah. Saya rasa bagi pihak Pakatan Harapan ataupun bagi pihak UMNO ataupun Perikatan Nasional pun sama. Sebenarnya memang di peringkat Pakatan Harapan kami memang tolak pilihan raya ataupun pembubaran DUN ini kerana kami rasa sekarang bukan masa yang sesuai. Tapi memang ia telah pun dilakukan lah. Jadi kami ada option sama ada pilihan raya ataupun darurat sahaja. Dan sebelum ini saya pun telah mengeluarkan kenyataan. Saya kata kalau memang pembubaran tu kami tak setuju, tapi sekarang dah dibubarkan, pada masa itu kami hanya ada dua option sahaja, iaitu pilihan raya pilihan raya negeri dalam 60 hari ataupun somehow dia boleh buat darurat ke macam mana untuk dia postpone kan pilihan raya ini. Dan bagi saya kalau betul-betul darurat dilakukan, dia mungkin akan memberi impak yang lebih besar kepada ekonomi dan juga rakyat berbanding dengan mengadakan pilihan raya. Jadi kedua-dua ni option tu tak baik, tapi I think secara perbandingan pilihan raya ini saya rasa lebih kecil impaknya lah. Dan juga secara jelas saudara Cik, DAP bersedia dengan segala percaturan politik, penentuan kerusi dan sebagainya? Saya rasa secara relatif di peringkat DAP dan juga di peringkat Pakatan Harapan kami bersedia. In fact selama 1.5 tahun ini saya rasa semua rakan-rakan saya dalam Pakatan Harapan dan juga DAP, Amanah, Keadilan, kami selalu berkhidmat, tidak pernah berhenti, dan kami dalam tempoh pandemik inilah melalui program-program seperti bakul makanan, bantuan kepada rakyat dan sebagainya. Dan sedikit sebanyak kami pun telah menjalankan banyak kerja untuk kita memastikan rakyat-rakyat kita terjaga. Jadi kalau dari segi pilihan raya, saya rasa jentera kita memang dah bersedia. Dan juga Cik, ini kita bercakap berkaitan dengan faktor dan juga politik muda dan juga politik tua. Sebagai seorang yang berusia 29 tahun, Cik melihat kepada bagaimana perjalanan politik Melaka masih terkongkong dengan politik tua ataupun politik semasa yang membimbangkan Melaka ketika ini? Yalah, saya kena mengakui bahawa saya rasa bukan dalam episod Melaka sahaja. Saya rasa sepanjang 1-2 tahun ini, terutamanya sejak langkah Sheraton, saya sendiri pun banyak dengar bahawa banyak anak muda yang menyatakan perasaan kecewa mereka tentang apa yang berlaku dalam bidang politik ini. Tapi bagi saya, I still have faith in our youth, bahawa inilah sebab kenapa kita perlukan lebih banyak penyertaan orang muda dalam politik kita supaya kita boleh mengubah wajah politik kita. Saya rasa melalui PRN Melaka ini merupakan satu peluang kepada anak-anak muda kita, terutamanya mereka yang ada di negeri Melaka, untuk express their aspirasi, dan melalui peluang ini kita boleh mencorakkan masa depan kepada negeri Melaka kita, dan mungkin dia ada efek kepada federal dan juga seluruh negara.
Dan juga adakah faktor usia, pengalaman itu menjadi antara kekangan besar kepada mungkin calon-calon YB muda di Melaka ataupun untuk pilihan raya selepas ini? Saya rasa itu dah bukan satu masalah dah. Sebab saya rasa mungkinlah sebenarnya masa saya bertanding buat kali pertama pada tahun 2018 ada pihak juga terutamanya oponen saya lah yang telah pun dalam kenyataan media mengatakan bahawa calon ini terlalu muda, tak tahu buat kerja dan sebagainya. Tapi saya rasa sepanjang 22 bulan Kerajaan Pakatan Harapan mentadbir negeri Melaka, saya sebagai seorang exco dan masa itu bersama rakan-rakan saya dalam Pakatan Harapan, banyak polisi telah kami lakukan dan misal katanya dalam portfolio saya memegang jawatan exco belia dan sukan dan juga komunikasi dan multimedia. Saya rasa ada beberapa polisi yang saya rasa amat penting untuk golongan belia kita dan juga masyarakat Melaka secara umumnya. Sebagai contoh, skim Rumah Belia Melaka, I think that is one of the first in Malaysia yang dilaksanakan di mana kerajaan negeri memberi insentif kepada subsidi dan insentif kepada anak muda kita untuk memiliki rumah pertama dalam negeri Melaka dan juga inisiatif-inisiatif seperti NFCP, seperti pembangunan e-sports dan sebagainya. Jadi saya rasa faktor umur itu bukan salah satu faktor yang begitu kritikal ataupun penting dalam menentukan sama ada seseorang ahli politik ini berkualiti atau tidak. And in fact, kalau kita lihat dalam langkah Sheraton, kalau kita lihat dalam parlimen pun ada ahli-ahli parlimen yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti ada apa ni, kenyataan kata kasar lah. Macam tu pun ada, tapi semua tu bukan orang muda. In fact, they are the elder politicians. So I think itu faktor umur ini bukan satu faktor yang amat penting lah dalam menentukan sama ada ahli politik tu berkualiti atau tidak. In fact, it's your ideals, it's your character, it's what you want to achieve as a Malaysian. Okey, sekarang ini kita memberi tumpuan apa yang akan berlaku di Melaka dalam tempoh beberapa minggu akan datang. Terutamanya ada parti politik yang menyatakan pendirian tegas no DAP ataupun tidak akan bekerjasama dengan DAP. DAP bagaimana pendirian untuk kerjasama dengan parti-parti lain pula? Saya rasa, first of all, saya rasa itu salah satu retorik sahaja. Itu salah satu taktik yang telah lama digunakan oleh setengah pihak dan juga setengah parti. Walaupun ada pihak yang kata no DAP dan sebagainya, tapi saya rasa laporan media pun sudah ada bahawa sebelum Kerajaan Negeri Melaka, Kerajaan Perikatan Nasional Negeri Melaka tumbang, ada juga pihak dari UMNO yang telah approach pihak DAP untuk bincang sama ada CSA ke macam mana. So saya rasa itu satu retorik dan secara terbuka Kerajaan Negeri Melaka Perikatan Nasional telah pun dalam persidangan Dewan telah mengatakan bahawa Pakatan Harapan, semua adun Pakatan Harapan merupakan rakan strategik kerajaan dan semua adun pembangkang pada masa itu ditawarkan untuk menyertai jawatan kuasa seperti jawatan kuasa tindakan daerah dan sebagainya. Jadi saya rasa mungkin ada pihak yang masih nak memainkan sentimen perkauman dan sebagainya dan dia nak menggunakan retorik seperti no DAP dan sebagainya. Tapi saya rasa terutamanya lah selepas kita menghadapi pandemik, selepas kita nampak kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional menangani pandemik ini, rakyat tidak perlukan retorik lagi. They need a government that can function, they need a government that can provide solution. Dan saya rasa itulah akan menjadi tumpuan pilihan raya negeri Melaka kali ini, di mana semua parti akan bertanding dan juga kita akan bertanding dari segi idea, dari segi ideologi dan prinsip. Dan juga Saudara Cik, bagaimana DAP melihat kepada perjanjian ataupun MOU rentas parti seperti yang mungkin kita dapat saksikan berlaku di peringkat persekutuan, tetapi untuk peringkat negeri bagaimana ia boleh dilaksanakan, bagaimana ia boleh dapat direalisasikan dengan kerjasama parti yang ada di Melaka?
Secara prinsipnya, saya rasa kami semua boleh setuju bahawa suatu akta ataupun satu mekanisme untuk menyekat lompat parti ini perlu dilaksanakan. Tapi di konteks negeri Melaka, lompat parti itu, okey, kita perlu tahu perjanjian tu memang wujud dan saya rasa mekanisme tengah dilaksanakan di peringkat federal, di peringkat pusat. Di negeri Melaka tu kami secara dasarnya kami pun setuju, tapi dalam konteks negeri Melaka kali ini berlakunya pergaduhan dalaman dalam Kerajaan Perikatan Nasional dan kami nampak ada 3 orang Exco Perikatan Nasional dan seorang adun Kerajaan Perikatan Nasional yang telah pun menarik balik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi pada masa itu saya rasa walaupun pada masa itu kami rasa ini akan memberi kesan kepada politik, kepada ekonomi dan juga pentadbiran secara umumnya, tapi saya rasa Pakatan Harapan telah pun melakukan satu keputusan dan saya perlu mengatakan di sini sebagai rekod bahawa keputusan itu dilakukan bukan sebulat suara. Sebenarnya untuk kita menghadapi masalah tersebut dengan bekerjasama dengan mereka yang menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional dan kami bersedia untuk berunding untuk membentuk kerajaan baru. So masa itu kami diberi pilihan sama ada kita tak peduli perkara ini, kita nampak dia gaduh dalam, mungkin kerajaan ini akan tumbang dan sebagainya, ataupun kami boleh react. Kami react dengan bersedia untuk berunding supaya kita sama-sama menghadapi masalah tersebut, krisis tersebut, dan kita boleh berunding untuk membentuk kerajaan untuk memastikan kestabilan politik dan pentadbiran kerajaan negeri itu kekal. Kesediaan dan juga keterbukaan. Tetapi bagaimana pula DAP berdepan dengan anggota ataupun ahli yang khianat kepada parti? Ada satu tindak, ada atau tidak segala bentuk pertimbangan selepas itu? Ataupun seperti berita yang kita dengar sebelum ini, tiada lagi kompromi terhadap individu berkenaan untuk bersama-sama dengan Pakatan Harapan? Betul. I think as far as DAP is concerned, saya rasa semalam Setiausaha Agung Parti DAP, Saudara Lim Guan Eng telah pun mengeluarkan kenyataan pada masa itu seluruh pimpinan negeri Melaka, pimpinan DAP negeri Melaka pun ada. Dalam satu sidang media, Setiausaha Agung Saudara Lim Guan Eng telah pun berkata bahawa kami akan menolak Tuan Noizam sebagai calon bawa bendera Pakatan Harapan. So no compromise. No Itu compromise. bagaimana perkara itu dan alasan bagaimana untuk no kompromi dalam DAP? It's very simple. Saya rasa dia telah pun memberi satu image dan reputasi yang buruk dan saya rasa di peringkat DAP we cannot accept people who have done damage to the party, people who have betrayed our trust and also the people's trust lah. Dan selain daripada itu, Saudara Ci, bercakap pula berkaitan dengan pembahagian kerusi dan sebagainya, melihat kepada mungkin perjalanan dan juga keputusan daripada PRU yang lepas, bagaimana selepas ini DAP bersama dengan komponen dalam Pakatan Harapan membentuk satu penjajaran yang baik untuk memastikan bahawa kerusi itu tiada pertindihan dan sebagainya. Saya rasa di setiap pilihan raya umum ataupun negeri memang akan berlaku proses tersebut. Ya. Dan proses tersebut akan melibatkan satu proses perundingan yang kadang-kala amat panjang. Dia melibatkan parti-parti komponen dalam satu pakatan untuk bincang what is the best formula yang di mana kami boleh menang as a whole, as a pakatan. Saya rasa proses itu memang akan berlaku lah. Cuma saya rasa proses itu walaupun dia berlaku tak bermaksudnya ada masalah dari segi perpaduan ataupun kesatuan dalam satu pakatan tersebut. Dan saya rasa ultimately saya rasa di peringkat Pakatan Harapan Negeri Melaka dan khususnya di peringkat DAP, saya rasa konsensus kita amat straightforward dan telah pun ada konsensus bahawa salah satunya Tuan Adli Zahari sebagai calon Ketua Menteri kami.
Dan saya rasa konsensus itu amat penting kerana kali ini Pakatan Harapan bertanding dan kami bersedia untuk mengganti kerajaan, membentuk kerajaan dalam pilihan raya negeri ini. Dan bukan saja kita nak menang kerusi-kerusi yang kita tanding, we have to compete, we have to contest as a government in waiting. Jadi apa yang akan kami letakkan dalam manifesto, apa polisi-polisi dasar-dasar yang kami akan melakukan, I think that should be the focus of the election. Sebenarnya saudara siapa isu-isu utama yang membelenggu Melaka ketika ini? Ketika ini, Ya. so, sebenarnya ada banyak. Saya rasa yang antara yang paling penting dan paling relevan kepada rakyat Melaka adalah macam mana kita memulihkan ekonomi kita pasca COVID-19. Sekarang kita dah masuk kepada fasa 4 PPN, tapi ekonomi kita masih belum pulih seperti dulu pre-COVID times, kerana ada banyak faktor lah. Dan saya rasa kita memang perlukan satu jawatan kuasa ekonomi pasca COVID-19 yang membincang perkara ini untuk kita memastikan sektor-sektor bisnes dalam negeri Melaka akan go back to normal dengan dengan pantas. Dan memang perkara ini telah pun adun dalam Pakatan Harapan bangkitkan dalam persidangan DUN, walaupun pada masa itu Ketua Menteri Perikatan Nasional YAB Sulaiman telah pun memberi janji bahawa as a rakan strategik we can try to work something out. Ini jawapan beliau dalam persidangan DUN, tapi setakat ini kami belum dilibatkan dalam sebarang mesyuarat ataupun jawatan kuasa berkenaan dengan ini, and that was in last December. So dah hampir 10 bulan dah kami belum dilibatkan dalam perbincangan demikian. But I think moving forward bagi PRN ini, I think it's very important that kita memilih satu kerajaan yang mampu membawa negeri Melaka ke seluruh rakyat kita ke depan, forward looking, dan kita memastikan ekonomi, sosial, kesihatan dan sebagainya boleh pulih secepat mungkin. I think we have to go back to normal lah. Dan juga Saudara Ji pernah menjadi exco kerajaan negeri dan Pakatan Harapan pernah mentadbir negeri Melaka dalam tempoh 20 bulan barangkali. Tetapi dalam tempoh dan juga saat ini untuk PRN yang akan datang ini, adakah Saudara Ci mempunyai keyakinan tinggi bahawa dengan pembuktian yang telah dilaksanakan dalam tempoh 20 bulan yang lalu itu dapat diterjemahkan untuk memenangi pilihan raya kali ini? I think memang saya rasa dalam manifesto kita ataupun dalam banyak material publicity kita, ini merupakan salah satu komponen elemen yang akan kami beri tumpuan hatian. Dan saya rasa sepanjang 22 bulan ini, saya rasa rakyat boleh buat perbandingan kerana dalam 1 tahun setengah yang lalu ini, kami lihat ada satu kerajaan yang gagal menangani pandemik, bukan saja di peringkat federal tapi juga di peringkat negeri. And if we compare it with kerajaan Pakatan Harapan, walaupun pada zaman pentadbiran Pakatan Harapan tak ada pandemik lah, tapi memang ada banyak polisi-polisi yang telah dilaksanakan. I think facts and figures will speak for itself lah. So saya rasa dalam pilihan raya ini, saya rasa lah the fight will be between ideas and idealism. Saya rasa benda tu akan menjadikan satu perbincangan. Saya berharaplah prestasi kedua-dua kerajaan ini boleh dijadikan satu perbandingan kepada rakyat dalam pilihan raya negeri ini. Saudara Ci, menyentuh berkaitan dengan SOP, kita masih lagi melihat kepada bagaimana perjalanan dan juga SOP berkaitan dengan pilihan raya yang akan dinyatakan oleh SPR, pastinya dengan melihat kepada apa yang disarankan oleh MKN khususnya. Bagi DAP sendiri dan juga Saudara Ci, bagaimana untuk memastikan bahawa perkara ini dapat berjalan sebaiknya dalam tempoh dan juga suasana pandemik COVID-19? Saya rasa SOP itu kalau MKN dan juga pihak KKM akan mengeluarkan SOP yang berkaitan, saya rasa semua ini mesti telah mendapat kelulusan daripada pakar kesihatan. Dan saya rasa itu
itu mesti dijadikan prioriti kita untuk memastikan situasi pandemik ini boleh dikawal. Dan saya rasa dalam tempoh pandemik ini, dan kalau kita nak lihat politik yang matang, dan kalau kita nak berbandingkan kedua-dua pihak ataupun ada berapa calon atau parti yang bertanding, if we want to compare, dan kalau kita nak memelihara kualiti pilihan raya ini, saya nak cadang kepada kerajaan supaya mengadakan program debate seperti kami nampak ada presidential debate di negara-negara yang ada pilihan raya presidential dan sebagainya. Saya nak cadangkanlah mungkin di media mainstream kita boleh mengadakan debate antara calon-calon, mungkin di peringkat DUN ataupun mungkin di peringkat parti ataupun di peringkat pakatan sebagainya. I think that will move our country forward, dan kita boleh lihat pilihan raya ini sebagai satu the fight of your ideas and ideals. Dan juga untuk melihat kepada perkembangan dan juga perjalanan, apa yang diharapkan untuk melihat Melaka lebih baik selepas ini? Betul, kami berharap selepas episod yang telah berlaku sepanjang 3 tahun ini dan dia diakhiri dengan satu pilihan raya negeri, saya berharap selepas ini kami ada satu kerajaan yang stabil, kerajaan yang committed kepada penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, terutamanya selepas tempoh pandemik ini selama 1 tahun setengah ini. Saya berharap dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi pentadbiran kami boleh nampak ada perkembangan yang positif. Dan saya berharap siapa-siapa yang nak bertanding dalam pilihan raya negeri ini, kita bertanding. Jangan memakai retorik, jangan memakai sentimen-sentimen yang tidak bertanggungjawab. Kita bertanding dengan menggunakan ideas dan juga pencapaian kita sepanjang 3 tahun ini. Dan juga sejauh mana saudara Ci optimis mempertahankan kerusi Dun Aikro? Saya rasa di kerusi Dun Aikro risiko dia hampir sama dengan kerusi-kerusi lain. Kalau saya nak cakap secara makro, masing-masing di Pakatan Harapan dan juga oponen kita Perikatan Nasional ataupun Barisan Nasional dengan parti-parti lain adalah sama. Kami masing-masing ada cabaran. Di peringkat Pakatan Harapan, kita amat bergantung kepada turnout rate. Turnout rate yang tinggi, baru kami ada peluang. Tapi di peringkat Perikatan Nasional ada juga masalah-masalah selain daripada apa yang telah saya sebut tadi, prestasi kerajaan Perikatan Nasional dalam menangani pandemik, SOP 2 darjat, double standard dan sebagainya. Mereka juga menghadapi pergaduhan dalaman. Yang itu pun sebenarnya merupakan punca kenapa PRN ini perlu dilaksanakan sekarang. Jadi masalah di sebelah Perikatan Nasional pun ada, masalah yang perlu kita hadapi di peringkat Pakatan Harapan iaitu turnout rate pun ada. Jadi saya rasa the chances is almost 50-50 lah. Saya optimistik dengan Dun Aikro, tapi saya rasa risiko tu memang ada. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada bekas Dun Aikro, Kek Chee Yee atas diskusi itu tadi, dan pastinya kita nak melihat kepada perjalanan dan juga PRN yang lebih baik di Melaka terutamanya, dan selepas itu mungkin kita dapat ketahui siapa pula selepas ini, kembalikah yang dulu atau kekalkah yang ada sebelum ini, dan bagaimana untuk kepimpinan Melaka yang lebih baik selepas ini. Baik, itu saja waktu yang kita ada dalam agenda awal ini. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.